berbahagia, Profesor Dr. Muhammad Syatar bin Sabran, Naib Chancellor UBSI, diiringi Div kehormat masuk ke perkarangan majlis. Okay, kibarkan bendera ada di langit Dewan Tuanku Chancellor. Ayuh warga UBSI berikan tepukan paling gemuruh kepada yang berbahagia Profesor Datuk dan Div kehormat. Welcome to paradise. A gunshot rings out at the station. Another urchin snaps and left dead on his own. It makes me wonder why I'm still here. For some strange reason it's now feeling like my home, and I'm never gonna go. Welcome to paradise. Nyanyian lagu Negaraku dan lagu Ibu Kandung Suluh Budiman. Kandung Suluh Budiman, obor di malam gelap, bina budi penyebar tekad, pancaran semangat wajah. Ibu kandung Suluh Budiman, ibu pujaan kami yang berjasa pada masyarakat. Hidup gagah berani, ibu kandung Suluh Budiman, dengarlah sumpah sumbangsi dan suci. Selagi hayat di kandung badan, kami tetap berbakti. Selagi hayat di kandung badan, kami tetap Hadirin dipersilakan duduk.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Salam UPSI. Salam cemerlang bersama. Yang berbahagia, Profesor Emeritus Datuk Paduka Dr. Mahmud Zuhdi Haji Abdul Majid, Pengerusi Lembaga Pengarah Universiti Pendidikan Sultan Idris. Yang berbahagia, Profesor Datuk Dr. Muhammad Syatar bin Sabran, Naib Chancellor Universiti Pendidikan Sultan Idris. Yang berbahagia,
ahli-ahli lembaga pengarah, ahli-ahli lembaga pengurusan Universiti Pendidikan Sultan Idris yang berusaha, ahli-ahli pengurusan eksekutif Universiti Pendidikan Sultan Idris yang berusaha, dekan-dekan fakulti, pengarah-pengarah pusat tanggungjawab, pegawai-pegawai kanan universiti, barisan kepimpinan Majlis Perwakilan Pelajar dan seterusnya, sidang hadirin sekalian. Baiklah, selamat datang ke majlis amanat Naib Chancellor UPSI 2020, The 3R Concept. Baiklah, sebelum kita teruskan dengan agenda utama kita untuk program kita pada pagi ini, seperti mana yang saya minta tadi, siapa yang ada bendera UPSI, bendera yang kita dapat tadi dekat tempat duduk tu, ada tak? Kalau ada, sesiapa yang ada tu, kita cakar langit Dewan Tuanku Chancellor. Kepada yang tak ada, siapa yang tak ada tu? Yang tak ada tu keluarkan phone. Kita buka flashlight. Sekejap je, tak ada masalah pun kan? Sekejap je. Boleh Yang belah atas tak ada ke? Yang ada kita kibarkan. Sebab kita nak tengok berapa ramai kehadiran warga UPSI di amanat Naib Chancellor kita pada kali ini. Okey, baiklah. Para hadirin sekalian, terlebih dahulu marilah kita memanjatkan kesyukuran kehadirat Ilahi kerana dengan limpah kurnianya dapat kita bersama-sama pada hari yang penuh bersejarah ini. Turut disertakan ucapan jutaan terima kasih kepada seluruh warga UPSI kerana sudi meluangkan masa, mengerahkan tenaga dan kudrat untuk bersama-sama di majlis ilmiah ini. Saya Muhammad Arif bin Muhammad Khalidi selaku pengacara majlis anda untuk hari ini. Baiklah, tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasihi sekalian. Tadi kita semua baru sahaja melihat dengan bangganya tayangan montaj UPSI Success Stories bagi tahun 2019. Dalam menjadikan UPSI sebagai universiti pendidikan nombor 1 di rantau ini, pihak pengurusan tertinggi UPSI khususnya telah berusaha sedaya upaya bagi meletakkan aspirasi pendidikan sebagai agenda utama negara. Dalam konteks ini sudah tentu pihak pengurusan tertinggi UPSI akan terus berusaha menjadikan UPSI sebagai universiti nombor 1 di dunia dan seterusnya menyasarkan peningkatan kedudukan dalam 100 QS World University Ranking yang merupakan penarafan utama global dalam mengukur kedudukan universiti berbanding dengan universiti-universiti lain di dunia. Di kesempatan ini, saya ingin mengucapkan ribuan syabas dan tahniah kepada pihak pengurusan tertinggi UPSI atas gerak kerja dan pencapaian cemerlang sepanjang tahun 2019. Ayuh warga UPSI, kita berikan tepukan yang paling gemuruh untuk UPSI yang tercinta ini. Untuk makluman hadirin dan hadirat sekalian, amanat Naib Chancellor pada tahun ini merupakan kali kelima dianjurkan dan sudah tentu kali ini akan membawa perbezaan dan perubahan yang sangat ketara di mana pada masa yang sama akan memberi input dan maklumat yang berguna untuk kita semua. Ayuh, saya ingin mengajak anda semua untuk sama-sama kita throwback semula amanat-amanat Naib Chancellor yang telah dianjurkan sebelum ini. Pada tahun 2017, amanat Naib Chancellor yang telah dianjurkan buat pertama kalinya mendapat sambutan yang sangat baik di mana yang berbahagia Profesor Datuk banyak memberi inspirasi, pendekatan, strategi dan kaedah yang berkesan untuk kita semua cemerlang bersama menjadikan UPSI sebagai universiti nombor 1 pendidikan. Pada tahun 2018 pula, amanat Naib Chancellor kali kedua diadakan dengan membawa tema atau title 2018 is an Action Year yang telah memberi banyak inspirasi, gerak kerja dan pencapaian kepada warga UPSI sehingga kita sendiri dapat lihat dalam tayangan montaj UPSI Success Stories tahun 2019 sebentar itu tadi, kejayaan demi kejayaan yang berjaya kita rangkul. Ayuh warga UPSI, kita berikan
berikan tepukan yang paling gemuruh lagi sekali untuk UPSI yang tercinta ini. Sejujurnya saya juga sebagai pelajar UPSI, saya berasa bangga untuk menjadi pelajar Universiti Pendidikan Sultan Idris dan saya mengharapkan UPSI akan terus terbang tinggi dan maju. Baiklah, seterusnya pada tahun 2019. Yang berbahagia Profesor Datuk dengan membawa tema This is Our Time yang telah menyatakan hasrat untuk menjadikan UPSI terus maju dan signifikan dengan cara menyemaikan budaya 2A. Apa itu budaya 2A? Akhlak dan akademi. Alright, bagus. Baiklah, yang berbahagia Profesor Datuk juga berharap UPSI akan terus jadi #1 region pada tahun 2021 dan tahun-tahun berikutnya. Alhamdulillah, dengan pendekatan yang sistematik dan strategik, UPSI juga berjaya untuk merampas anugerah-anugerah pingat-pingat yang dipertandingkan. Dan untuk ini, acara yang dinanti-nantikan oleh seluruh warga UPSI sudah pun tiba. Dan saya juga pasti yakin dan percaya akan memberi impak yang luar biasa kepada kita semua sebagai warga UPSI. Baiklah, saya pasti ramai juga sebenarnya yang tertanya-tanya apakah yang dimaksudkan oleh yang berbahagia Datuk dengan konsep 3R. It could be anything, it could be reuse, recycle, reduce. Kita tak tahu. Betul tak? Betul, saya pun tak tahu. Refer relevant. Okey, baiklah, tak ada masalah. Bukan kita tahu sebenarnya, cuma kita nak tahu. Saya tahu sebenarnya ada yang terlelap dalam ni. Okey. Semua dah bangun ke? Semua dah sarapan belum? Okey, kita buat macam dah ya. Okey. Baiklah, jika anda semua sudah sedia, kini masa yang dinanti-nantikan telah pun tiba. UPSI The 3R konsep dengan bangganya menjemput dan mempersilakan yang berbahagia Profesor Datuk Dr. Muhammad Shatar bin Sabran untuk menyampaikan amanat beliau. Dengan segala hormatnya mempersilakan. Apa khabar Datuk? Baiklah. Datuk sudah bersedia Datuk? Okeylah. Jadi saya akan tinggalkan pentas ini bersama dengan yang berbahagia Profesor Datuk Dr. Muhammad Shatar bin Sabran. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara Alif. So ini adalah antara salah seorang dari pelajar-pelajar yang kita harus banggakan. So beri tepukan kepada saudara Alif. So we are hoping ramai lagi kalangan pelajar-pelajar kita yang akan menjejaki seperti beliau. Yang pertama, saya mengambil kesempatan untuk mengucapkan terima kasih kepada yang bahagia Profesor Emeritus Datuk Paduka Dr. Mahmud Zuhdi Haji Abdul Majid, Pengerusi Lembaga Pengarah UPSI. Kita berikan tepukan gemuruh kepada yang bahagia Datuk Paduka. Ini kali yang kedua yang bahagia Datuk Paduka bersama-sama dengan kita dalam amanat Naib Chancellor. Bersama-sama kita juga ahli lembaga pengarah yang bahagia Datuk Rauf. Beri tepukan gemuruh kepada Datuk Rauf. Dan kita ada lagi seorang ahli lembaga yang live daripada Europe, Bulgaria, yang bahagia Tuan Dr. Sani. Beliau sekarang live dengan FB kita untuk melihat apa yang berlaku. Kepada rakan-rakan saya daripada pengurusan tinggi, pada barisan-barisan dekan, senat dan sebagainya, dan seluruh warga UPSI yang saya hormati sekalian. So insyaAllah seperti mana yang telah diceritakan oleh saudara Alif tadi, hari ini kita sama-sama untuk mendengar apakah agenda kita tahun 2020. Jadi untuk memberikan momentum pada pagi ini, tadi Alif kata ada yang slow, belum breakfast dan sebagainya. Saya nak memberikan suntikan sebelum kita meneruskan agenda. Saya cuba menghabiskan dalam masa 1 jam. I try my best untuk kita melihat what are we going to do for this year 2020. So saya nak kita bangun semua, mohon izin yang bagi Datuk Paduka dan ahli lembaga pengarah tak payah. Kita semua. The rest bangun,
Kita nak masukkan suntikan pada hari ini supaya kita mulakan tahun 2020 dengan satu semangat baru agar lonjakan kita menjadi UPSI nombor 1 akan menjadi realiti. We have done this one before, we're going to do one more time. Sebab saya tu ada dalam kalangan kita yang baru dengan UPSI, terutama yang baru masuk baru-baru ini, February intake, last November intake, mereka masih lagi baru dengan UPSI. Mungkin budaya ini budaya yang baru, kita mahu menyuntik. Dan insyaAllah kalau anda boleh mulakan dengan tindakan ini setiap pagi, saya yakin anda akan mampu menjadi insan yang cemerlang. It's very simple. Ayat yang kita nak, saya nak sebut apa ya? Kita sebut UPSI nombor 1, boleh? Okey, senang saja. UPSI nombor 1, kita akan sebut kita akan menjadi UPSI nombor 1 pendidikan. Boleh tak sebut? Cuba sebut sekali lagi. Kita akan menjadi UPSI nombor 1 pendidikan. Selepas itu kita ikuti dengan 3 perkataan keramat. Apa dia? Oh, tak tahu lagi dah tu. Yang depan ni takkan dia tahu. MPP? Apa dia? Okey. Sebut perkataan 3 keramat. Yes, yes, yes. Okey, tetapi kita kena sebut dengan penuh semangat. Anda ikut saya, sebelum tu tengok dulu, lepas tu baru kita buat sama-sama dan we start kita punya perbincangan. Okey, you tengok cara saya buat dengan penuh semangat. You kena buat dari dalam, bukan dari bibir semata-mata. Kita nak internalize the concept. Kita nak masukkan suntikan motivasi dalam diri kita supaya hari ini adalah hari yang cemerlang kepada kita dan hari-hari yang seterusnya. Ayat yang kita nak pakai, kita akan menjadikan UPSI nombor 1 pendidikan. Yes, yes, yes. Boleh ya? Okey, anda kena buat dengan penuh semangat. Kamera boleh record tak? Oh, ini masuk FB live kan, tak apa. Satu Malaysia boleh tahu. Marah orang. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okey. Kita ke saya tadi? Kita. Saya pun dah lupa. Kita akan menjadikan UPSI nombor 1 pendidikan. Yes, yes, yes. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Kita sabarlah. Tak sabar. Biar saya buat dulu. Cikgu-cikgu buat dulu. Alah. Lepas tu baru ikut. Nanti takut ilmu sesat kan. Okey, biar saya habis, lepas tu baru sama ya. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Dah hilang dah momentum saya. Saya punya komputer ni bukan ingat sangat. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Kita akan menjadikan UPSI nombor 1 pendidikan. Yes, yes, yes. Boleh tak buat macam tu? Okey. Dengan jangan saya tanda tengok mahasiswa kita, staf kita, saya akan menjadikan yes, yes. Saya tak ada. Nak semangat biar kalau boleh keluar dohorting dan baru momentum itu akan datang pada pagi ini. Okey? Kita ada pelapis. You are the champion. Okey, we are sukses. Kita ada semua warga UPSI. Okey, 1, 2, 3. Kita akan menjadikan UPSI number 1. Yes, yes, yes. Okey, thank you very much. Okey, boleh duduk. Lepas ni kalau tidur sengaja je. Okey, mohon maaf yang bagi Datuk Paduka dengan Datuk Rauf dan Lembaga Pengarah. Sebab nanti takut terlepas cakap kan. Bos ada. Okey, insyaAllah hari ini kita sama-sama nak tengok. Tajuk kita, Together We Make 3R a Reality. So tajuk ini kita dapat selepas kita melihat beberapa buah negara, beberapa buah universiti, dapat komen, dapat input daripada pelbagai agensi, apa yang boleh kita buat kepada UPSI. UPSI macam kita tahu puluhan tahun lepas memang sudah wujud. Tetapi orang macam kenal dan macam tidak kenal. Di pentas-pentas nasional, pertandingan-pertandingan jarang UPSI disebut. Dan kita nak pastikan itu akan menjadi sejarah kepada kita.
Kita nak bawa balik UPSI ini semacam mana SITC. Macam mana maktab perguruan Sultan Idris satu ketika dulu yang popular satu Malaysia dan satu daerah dan Asia Pasifik. Sebut saja SITC, sebut saja MPSI, orang tahu. We want to do the same thing dengan UPSI. Maka kita merasakan dengan konsep 3R ini mampu. Sebelum itu kita imbas sikit perkara-perkara yang dibuat. Saya berada di UPSI ini selama 3 tahun lebih. Saya mula menjakkan kaki pada 24 Februari 2017. So dengan komitmen, kesungguhan rakan-rakan semua, kita berjaya membawa UPSI sehingga pada hari ini. Jadi saya nak mengambil kesempatan, nak ucapkan jutaan terima kasih kepada anda semua. Terutamanya kepada ahli lembaga pengarah, kepada pengurusan tertinggi universiti, barisan profesor, dekan-dekan, pengarah, ahli akademik, bukan akademik dan seterusnya mahasiswa. Tanpa sokongan anda semua, kita tidak akan mampu berada di sini. Naib Chancellor seorang diri tidak mampu. Pengurusan seorang diri tidak mampu. Akademik seorang diri tidak mampu. We have to work together. Dan bersyukur kepada Allah, for the last 3 tahun lebih, for the last 3 years and a half, we managed to stay together. Even though we have few things, bad thing happen here and there, but yet we manage majority menggunakan formula yang berbahagia Datuk Paduka kita, pengerusi lembaga. If you have 60% and more together with you, you are a very successful people. And I know in this university, more than 60 people together with us. And that's why we have achieved so many things. Jadi sekali lagi, thank you, terima kasih. Dan saya mengharapkan, please we stay together. So-called Datuk Paduka punya perkataan, sharing leadership, teamwork. Dan kita akan mencapai apa yang kita hasratkan. If we are breaking into small pieces, walaupun cantik strategi kita, Dr. Azmi buat plan strategi universiti yang begitu cantik dan indah, pastinya kita tidak tercapai ke mana-mana. Orang Melayu bercakap tentang seumpama lidi. Habis satu lidi akan mudah dipatahkan. But if we put all lidi together, menjadi satu penyapu, semua tidak mampu untuk mematahkannya. Walaupun pada hakikatnya, lidi merupakan satu perkara yang sangat rapuh. Reflection saja, sekejap saya, ini merupakan pencapaian tadi pun telah disebut dalam montaj kita. Alhamdulillah banyak perkara yang telah kita capai. Di antara yang boleh saya highlightkan di sini, pada saya mula-mula saya masuk 2017, UPSI is not even in the map of QS ranking. Nama tak ada. Bila masuk QS ranking, mana UPSI? Tak berapa nampak. Tapi hari ini selepas 3 tahun dengan bantuan rakan-rakan, beri tepukan kepada TNCPI kita, Prof. Suraini kita sudah berada di angka 351. Beri tepukan kepada kita semua. InsyaAllah dengan komitmen kita, dengan agenda 3R, kita mampu untuk mencapai the top 200 menjelang tahun 2021 ataupun 22. Ini sejarah, kalau anda masih ingat, tuan-tuan masih ingat, 2017 kita datang, kita betulkan budaya. Kita perkenalkan budaya cemerlang bersama. Kita perkenalkan budaya 7 hati. Kita buang budaya-budaya puaka yang ada di UPSI. Selepas 3 tahun, Alhamdulillah, walaupun tidak dihayati sepenuhnya 7 hati itu, dan tidak dihapuskan secara total budaya puaka itu, tapi Alhamdulillah, we have seen tremendous improvement. Maka di tahun itu juga kita merancang beberapa strategi untuk bawa UPSI sebagai nombor 1 pendidikan. Maka 2018 kita melaksanakan perancangan itu dan kita meraihkan pelbagai kejayaan. Tetapi selepas kita meraihkan pelbagai kejayaan, ke mana kita pergi? Maka kita berhasrat untuk membawa ke next level. Di situ kita merangka beberapa perkara, di antaranya 3R. Pada tahun ini kita secara spesifiknya menggunakan strategi 3R itu untuk menjadikan kita sebagai nombor 1 di Asia Tenggara ataupun di dunia. Ini secara umum, kalau kita lihat
Pelajar kita alhamdulillah seperti mana yang telah disebutkan. Kalau nak sebut banyak, tapi just kalau kita maklumkan, di antara perkara yang kita banggakan adalah anugerah tokoh siswa. Kita tidak pernah disebut langsung dalam pentas anugerah tokoh siswa. And yet kita adalah bakal-bakal pendidik educators. Tetapi kita telah membuat perancangan 2017 pertama kalinya. UPSI disebut dalam pentas ATS. 11 kategori yang dipertandingkan, kita menang 7. Lepas itu kita menang lagi walaupun jumlahnya tidak banyak, kita masih lagi disebut dalam pentas. Pada tahun ini satu pencapaian yang luar biasa lagi. WISEN yang berjaya mencapai finalis 3 orang. Dan salah seorang daripadanya yang selalu menjadi MC kita, saudara Alif. Ini Arif ke Alif ni? Yang ni Arif, yang tu Alif. Telah berjaya untuk disaring sebagai calon untuk anugerah tokoh siswa. The top. We do not know who's the winner, but yet for sure dia sudah menang kategori kebudayaan beliau. Tapi yang kita tunggu keputusan yang akan diumumkan pada hari tersebut, tokoh. Kalau itu menjadi realiti, pastinya universiti lain bila dengar saja nama UPSI, mereka pasti bertaubat. InsyaAllah. Ini ayat TNC HEPA. Bagi kredit. Tepukan kepada TNC HEPA yang telah berjaya menterjemahkan kehebatan pelajar-pelajar kita. Ini staf kita pun tidak kurang hebatnya. Anugerah tokoh pekerja negara bukan datang daripada universiti lain. Saya tak boleh sebut universiti itu sebab ni live. Nanti universiti lain marah saya. Kenapa kau sebut universiti dah? Ini universiti lain lah. Dia datang daripada UPSI. Beri tepukan kepada UPSI. Banyak lagi. Dan universiti punya pencapaian sehingga 3 tahun. Di antaranya UPSI berjaya mendapat penarafan 5 bintang. Tidak berlaku dalam sejarah. We made it. So terima kasih kepada anda. Kita dikategorikan sebagai 101 fabulous university in the world. Kita juga telah dirankingkan, of course, sebagai nombor 1 universiti dalam Malaysia yang sangat disukai ramai. Ini di antara pencapaian-pencapaian. Tetapi kepada warga UPSI yang saya hormati sekalian, all the achievement that we have achieved for the last 5 years or 3 years yang lalu, kalau kita hanya serakadar berseronok-berseronok dan kita seronok dengan apa, tidak melakukan perkara-perkara yang selanjutnya, ia tidak akan memberikan apa-apa. Itu sebab saya kata, what's next? Dalam konteks negara Malaysia, saya selalu memberikan penerangan ataupun peringatan. Kita berbangga, contoh, kita berbangga orang Melayu pada satu ketika dulu di zaman Kesultanan Melaka, kita hebat. Selepas itu hebat. So hebat, so what? Kalau kita hebat, so what? What is your next agenda? Itu yang lagi penting. Sejarah tidak akan kembali. Kalau kita hebat dulu, kalau the last 3 years, kita mencapai itu. Tokoh siswa kita hebat. Pensyarah kita hebat. Rating kita bagus. So what kalau kita tidak buat perancangan yang betul? Sejarah, alhamdulillah, we are happy. We were happy. Most important thing, what happened for the next 2 years? And most important thing, you mahasiswa, what's going to happen to you at the moment you leave this university? Itu lagi penting daripada kita berbangga. Oh, kami sebagai sebuah universiti yang hebat. Kami. What happened to you after this? Sama dengan pelajar, sama dengan mahasiswa, sama dengan pekerja akademik dan akademik. Sama juga dengan universiti. Tidak guna kita berbangga. Kita pernah dijulung sebagai universiti nombor 1 dunia. Kita pernah dianggap sebagai idola kepada dunia. But now we are nothing. Saya tidak mahu perkara itu berlaku pada UPSI. Saya tidak mahu berlaku kepada diri kita individu. We want yesterday we were successful. Today we are successful. Tomorrow we are successful. The next few years we are successful. How to do that? We believe 3R will help us. 3R mungkin insyaAllah boleh bantu. Of course, kita cuba hayati betul-betul. Terima kasih pada BKK gambar saya. Berilah tepukan gemuruh. Bukan senang nak dapat gambar visi macam ni.
Tapi jangan tengok lama-lama. Ada yang tak betul. Tengok sekejap, okey. So, kita percaya dengan 3R ini, kita mampu untuk terbang. Bukan sekadar terbang. We going to fly really fast macam jet Top Gun Tom Cruise. Tu badan Tom Cruise tu, tangan Tom Cruise tu, kepalanya visi UPSI. Tak apa. At least brain is coming from us. Badan tak apa orang lain. Okay, this is the one yang kita nak hayati pada hari ini dan hingga pukul 10. Pukul 10 berapa? 3R kita. 3R dah tahu dah kan? Referred, relevant and respected. Apa yang kita nak warga UPSI mulai 2020 onwards. UPSI akan sentiasa dirujuk. Universiti lain never will mention apa-apa. UPSI, terutamanya pendidikan, menjadi satu dosa kepada kita kalau orang lain datang untuk bertanyakan pendidikan, dia tanya universiti lain. Ada ustaz di sini. Boleh sebut ke dosa ni? Lagi fatwa salah lah ya. Menjadi satu kesalahan. Kalau tak dosa pun. Orang rujuk universiti lain nak bertanya tentang pendidikan. Kita tidak mahu. Apa-apa yang berkaitan dengan pendidikan, jawapannya mesti di sini. Being referred. But we want to go beyond pendidikan. Kita akan terus relevan. Tidak akan dimansuhkan UPSI, tidak akan diperkecilkan UPSI ataupun dipecahkan dan sebagainya. Dan yang paling penting, kita sentiasa dihormati. Apa yang dimaksudkan apabila keluar kenyataan daripada UPSI sebagai contoh, orang tidak akan mempertikaikan. Misalnya hari ini orang tidak suka belajar matematik, UPSI mengeluarkan satu pandangan oleh profesor kita, oleh dekan kita, oleh pusat kita, menyatakan untuk membantu mengelakkan orang tidak minat matematik, kaedahnya XYZ. Satu Malaysia akan mengatakan itulah kaedahnya. Seolah-olah dia dijadi fatwa dalam pendidikan. Maka apa-apa yang dibahaskan oleh UPSI, orang akan menghargai. Tapi saya go beyond pendidikan. 3R yang kita nak jadikan orang rujuk kita. Orang hormat kita. Dan kita memang sesuai sepanjang masa. Satu, kita akan pastikan kemudahan kita juga akan menggunakan 3R. Akademik kita, ahli bukan akademik, of course pelajar dan universiti. Ini 5 perkara yang kita terjemahkan dalam konteks 3R dan setiap anda perlu menghayati what I can do on this. Saya akan bagi perkara yang pelajar kena buat. Saya akan bagi tahu facilities yang macam mana kita kena buat. Ahli akademik yang macam mana kita perlu ada. Dan begitulah seterusnya. Jadi balik nanti, anda tidak perlu lagi fikir, what should I do to achieve 3R? Tak payah, it's all here. The question is, you want to do it or not? Itu saja. Tadi sudah percaya, yes, maka jawapannya yes. So, kita lihat facilities. Macam mana kita nak jadikan orang datang kepada kita. Macam mana orang akan rujuk kepada kita bercakap tentang kemudahan. Ini di antaranya. Satu, alhamdulillah kita ada scholar suite. The only university kawasan Tanjung Malim ni yang ada scholar suite. Okay, betul tak? Kita satu universiti, ada universiti lain ada Tanjung Malim, tak ada kan? Itu lambat pick up tu. Universiti lain pun ada scholar suite. Bukan ada scholar suite, ada hotel-hotel. Tetapi kita tidak akan membangga diri kalau kita sebut sendiri. Capacity scholar suite bila mula-mula ditubuhkan, sekitar lebih kurang 30%. Orang datang duduk. LPU memberikan satu KPI kepada kami. 30% is bad. Minimum 60% baru survive.
nak menjadikan dia 60% tarikan. Kita tidak boleh banner Scholar Suite sebagai hotel sebab orang lain pun ada hotel. Competition is very high. KL, you cannot even compete with KL. But yet we got to do it. So pengurusan baru CEO holding UPSI berusaha dengan dibantu oleh rakan-rakan pensyarah, rakan-rakan akademik dan juga ahli lembaga pengarah. At this point dimaklumkan sampai Julai Hotel Scholar Suite sold out. Beri tepukan kepada mereka. Dan bila kita tanya kepada agensi-agensi lain, kalau nak buat bengkel, kalau nak buat seminar, you pergi Scholar Suite kerana mereka kata much better than normal typical hotel yang ada dalam negara. Jadi kita mahu bila ada saja syarikat, ada saja agensi kerajaan, kita nak buat bengkel lah, di mana ya? Di mana ya? Jawapannya, UPSI ada Scholar Suite. I want them to say that. That's why kita sold out. That's why waiting list long. Tapi holding tak boleh berpuas hati. Kalau boleh kita minta dia buat bilik tu di luar lagi. Pakai kemah pun tak apa. Contoh, jangan buat. Nanti kemah dia buat, ni apa? Bisi suruh. Mati saja. Itu simbolik. Dan adik-adik semua, we are the first university yang ada pusat bowling. InsyaAllah beri tepukan. Dan Alhamdulillah beri tepukan kepada Engineer Zul kita yang telah menyiapkan bangunan tersebut on time. Zero defect. Dan bowling alley kita bukan 1 lane adik-adik. Bukan 2 lane. Bukan 3. 24 lane. Hari ini mahasiswa boleh masuk Facebook, media sosial. We the only university in this country, telah campur Indonesia, yang ada bowling alley. Tak payah pergi Rawang, tak payah pergi KL. KL akan tutup selepas ini bila kita buka bowling alley. InsyaAllah, if everything goes fine, by Julai anda boleh membaling bola bowling itu di bangunan tersebut. InsyaAllah. Boleh Cik Zul, Julai ya? Julai. Cik Zul kata esok dah boleh bowling. Tapi atas lantai je lah. Kita juga insyaAllah. Adventure Park sudah ada. Saya tak boleh sebut. Tetapi perbincangan saya dengan holding, kita akan menyediakan beberapa restoran high-end. Starbucks will be coming to us. Oh, ini macam janji pilihan raya. Undilah saya, PRU 15. Kita akan ada Texas Chicken will be coming. So anda tidak perlu keluar ke bandar Tanjung Malim. You stay here. Kita ada, Ria Syamo sudah ada. InsyaAllah UPSI akan dirascurigai, akan dicemburui oleh masyarakat lain. So, ini yang menyebabkan orang akan datang ke UPSI. Ini yang akan menyebabkan orang akan rujuk UPSI. Macam mana mereka boleh menyediakan kemudahan tersebut. Kemudian insyaAllah, untuk adik-adik lagi, dalam sesi perbincangan dan telah pun diluluskan oleh lembaga pengarah kita, terima kasih, kita akan ada satu tempat penginapan baru yang kita panggil University Residential Commercial Center URCC yang boleh memuatkan sekitar 250 unit untuk adik-adik semua. Jadi kita akan reducekan mereka yang duduk di luar kampus. Now you stay di dalam kampus. Kita ada duit, kita akan gunakan sumber dalaman, kita tidak perlu tunggu rancangan Malaysia ke-12, ke-13. Kita hanya sekarang at the final stage, sekiranya kelulusan kita peroleh daripada Minister of Finance, bangunan itu anda akan lihat bermulanya pada tahun ini. InsyaAllah dalam masa 1 tahun lebih, anda boleh memasuki. Mungkin tidak anda, tapi yang masuk diploma, buat degree, pasti anda akan duduk di situ. Habis bab facilities, mungkin facilities tak ada masalah sangat, senang. Bagi duit, Cik Zul buat. Tak ada duit dia tak buat. Tapi insyaAllah projek-projek yang saya sebut tadi,
It's already in the pipeline. The money is there. It's just a matter of tunggu masa sahaja untuk anda melihat reality. Pada ahli akademik yang saya hormati sekalian, this is our biggest agenda. Tanpa anda, forget about top 200. Tanpa anda, forget about being referred. Respected lagilah. Kita berbangga dengan pendidikan. Bila saya pergi ke mana-mana, UPSI kan nombor 1, UPSI kan nombor 1, UPS kan nombor 1. Orang selalu tanya, nombor 2 siapa? Saya jawab, I don't care. Saya hanya fikir nombor 1 saja. Menggunakan perkataan Azwan Ali, why bother, why bother, why bother. Oh. Kalau Azwan Ali dengar live, mati saya. Tapi tak apa, saya tak sebut benda. Okey, saya pecahkan beberapa perkara. Teaching and learning, early childhood research and others. Kita tengok. LPU selalu tanya saya dalam mesyuarat, what is your niche area? What is your niche area? What is our niche area? Lari, tak lari, suka tak suka, teaching and learning is part of us. Bukan sebarang teaching and learning. Universiti lain pun ada teaching and learning. Tapi kita punya teaching and learning berbeza sebab kita melahirkan 7% pendidik. Universiti lain mereka just teach and they become engineers, architect, doctors and so on. Tapi kita melahirkan pendidik yang impaknya bukan berhenti setakat 4 tahun, tapi impaknya akan berlarutan sampai hari kiamat kerana mereka ada pelajar dan murid-murid. Isu yang berlaku pada hari ini di bilik-bilik kuliah, di sekolah-sekolah. Semalam kita bercakap dengan salah seorang daripada orang-orang tinggi kementerian yang menyatakan bahawa semalam kita ada seminar values etik, pengarah JPN Perak menyatakan ada sekolah-sekolah yang kehadirannya hilang about 80%. Meaning to say 80% pelajar tidak minat datang ke sekolah. Persoalannya mengapa mereka tidak minat? Kita berbangga dengan Finland, kita bangga dengan Jepun, kita bangga dengan Korea. Dan pelajar-pelajar sana menangis kalau hari Sabtu dan Ahad kerana mereka tidak mahu tinggal daripada kawasan sekolah. Sebab seronok dengan sekolah. Salah satu daripada kaedahnya adalah cara pengajaran dan pembelajaran. Jadi saya mengharapkan TNCA will pick up this. Walaupun kita tidak ada, tapi TNC HEPA take over the job. Pengujudan pusat pedagogi perlu ada. Untuk mengemukakan kaedah-kaedah pengajaran terkini supaya KPI UPSI yang kita sebut 3 tahun lepas menjadi realiti. Apa dia? Kalau pensyarah kita cancel kelas, pelajar menangis. Menangis tak pensyarah cancel kelas? Menangis? Alhamdulillah. Datuk Paduka dia menangis. Kita bukan nak pelajar UPS saja menangis bila kelas cancel. Kita nak seluruh sekolah yang mempunyai guru-guru keluaran UPSI bila dia masuk ke sekolah tersebut, bila kelas cancel, bila kelas tunda, bila cuti umum, pelajar menangis. Nak mencapai ke makam tersebut, kena ada kaedah yang bagus. Benda ini bukan mustahil. Kalau adik-adik pergi ke luar negara, ke Amerika, ke Finland, pelajar memeronta-ronta dengan parent, dengan ibu bapa. Daddy, Mommy, I want to go to school. Mommy kata, today is Saturday, no school. I want to go to school. Kita hari Sabtu Ahad, bukan hari Sabtu cuti umum, semua mahasiswa kolej buat kenduri kesyukuran. Tak ada kelas. Ni ramai ni bersyukur ni sebab kelas cancel buat dekat Dewan Kuliah ni. Alhamdulillah tak ada kelas, dapat pergi Dewan Tengku Chancellor. Kita tidak ada. Sebab mungkin cara pengajaran tu kurang. The detail we have to discuss. Outdoor Academy, Leadership Academy. Kita ada kepakaran tentang perkara-perkara luar bilik duja. Prof Amin TNC HEPA kita adalah pakar. Dirujuk oleh negara dan kita want to translate supaya apa benda yang berlaku di luar Malaysia, di luar UPSI yang melibatkan outdoors, go to UPSI. We have the expert. We have the center.
Digital library insyaAllah, kita ada Puan Siti, will be one of the first dalam negara yang menggunakan digital. Dan hari ini saya dapat message daripada Canada, bila ada virus COVID ini, mereka sudah buat online, tak ada kelas, duduk dekat rumah belajar masing-masing, but they have the facilities. So the same thing we're going to do with our library, dan sama juga dengan Makerspace. Ini di dua ni adalah di bawah library. Tapi yang paling-paling penting, mahasiswa-mahasiswi, cikgu-cikgu, guru-guru, pensyarah, please, setiap pensyarah saya sudah memberi kebebasan. 2017 saya kata, saya sebagai Knight Chancellor, saya tidak akan micromanage. Saya tidak akan go sampai ke bilik kuliah. Apa jenis pengajaran yang anda pakai sebagai, I give you a freedom, but the most important thing, student will learn from you. How you handle the class is up to you. Selagi mana saya kata, jangan langgar Quran, jangan langgar hadis, dan jangan melanggar nilai-nilai norma-norma masyarakat. If you do not do 3-3, proceed. Sebab saya mahu semua orang tengok mahasiswa kita, cara pembelajaran kita luar biasa. Bila kita pergi ke luar negara, buat pembentangan, jadi keynote sebagainya, you share something different. Hari ini kita nak tahu something different, kena pergi ke Finland. Invite pensyarah daripada Finland, sharing. Saya nak sebut pada hari ini, stop using other people sebagai rujukan. We got to start from us. Biar orang nak cari speaker, keynote, pergi UPSI. They have the best pedagogy. Baru the clock will be reversed. Ini kita nak jemput pensyarah US, jemput pensyarah Jepun. Why not UPSI? We can. Dan kita kena berani untuk mencuba benda baru. Jangan terikut. Orang lain tak buat, so what? Orang Amerika tu dia tak tunggu orang lain buat, dia buat dulu. China tak tunggu orang lain buat, dia buat dulu. Kalau dia tunggu orang buat, baru dia buat, and it's become followers and no longer become leaders. We want to be leaders. Do it. Seperti mana Nike sebut, do it. Dan mulai hari ini, just do it. I'm not going to say, oh, that's a very stupid idea. 3 perkara, you don't do it, go ahead. And anything happen, we will support you. Supaya orang akan datang. Belajar matematik macam mana, sains dan sebagainya. Untuk early childhood, kita punya Tiang Sri, one of the major pillars. InsyaAllah, kita akan ada sekolah sendiri. Wastite at UPSI. So pengarah, please take note. We do not want to have talking. We got to translate into reality 2020. That one must be there. Toy Index hari ini adik-adik, kalau anda pergi ke toy supermarket, tempat jual anak-anak patung, permainan, ke Giant ke, mana-mana Tesco ke, anda akan lihat toy dilunggukkan di tempat tersebut. That is very dangerous. We are Universiti Pendidikan. So, kita mahu UPSI punya kepakaran datang membuat klasifikasi toy itu, toy jenis ini, permainan jenis ini untuk umur berapa. Permainan ini untuk umur berapa. Permainan ini untuk ibu. Permainan ini untuk bapa. Ada belaka. So nanti tahun ini saya mahu pergi ke supermarket dekat Tesco, dekat Giant. Bila saya masuk ke bahagian permainan, saya mahu lihat permainan ini telah diklasifikasikan oleh UPSI. Ini sesuai untuk umur ini untuk sesuai ini dan ini. That one have to be a reality this year. Dan early childhood dan Fakulti Pembangunan Manusia will do it. Mereka promise kepada saya, everything is in the pipeline. InsyaAllah akan berlaku. Satu lagi, kepada mereka yang mengambil program early childhood. Kepada makcik-makcik kiah dekat luar sana yang berminat untuk membuat daycare center, early childhood, whatever. Dia tak ada ideas. They will come to us. Kita akan jual dia punya child care kit. Package semua. Semua beritahu. Macam mana bentuk sekolah, macam mana kelas dan sebagainya. Apa modul, apa semua ada. They come to us. Dan yang satu lagi, akan menjadikan kita dirujuk sentiasa relevan dan amat dihormati kerana UPSI akan keluarkan psychometric test kepada semua guru-guru yang ingin mengajar di tadika-tadika ataupun early childhood care.
Hari ini kita dengar ramai guru-guru yang mengajar, tiba-tiba anak mati. Budak tercekik, budak tergantung, macam-macam lagi. Dapat cikgu separuh gila pun ada. UPSI kata stop. Sebelum anda menerima sebarang tenaga pengajar untuk tempat-tempat daycare anda, pastikan mereka lulus test kami yang kita panggil psychometric test. Bila mereka lulus psychometric test ini, pastinya guru itu sangat sesuai untuk menjadi tenaga pengajar kepada kanak-kanak. This one kita bukan nak berhenti di Tanjung Malim. We going to blow this psychometric kepada negara. Supaya seluruh tadika di Malaysia ini, bila mereka ingin mencari guru, mereka akan tanya, ada tak sijil psychometric test yang dikeluarkan oleh UPSI? Tak ada, pergi ambil. Tak ada, pergi UPSI. Therefore, kita akan sentiasa dirujuk. Cikgu ni macam mana? Sekolah ni tak ada masalah pun, dia punya guru semua bagus. Kerana guru-guru tersebut semua telah lulus psychometric test yang dikendalikan oleh UPSI. Therefore, mungkin akan ada satu dasar polisi daripada kerajaan. Semua guru-guru tadika, kindergarten dan sebagainya perlu ada sijil kelulusan psychometric test yang dikendalikan oleh UPSI. But untuk menjadikan dia reality, relevant dan respect, Early Childhood dan Fakulti Pembangunan Manusia have to work hard. Zaman untuk kita membilang daun-daun gugur ke bumi sudah hilang. Tak payah bilang, we have to do the job. Lagi, research tak boleh lari. Walaupun kita bermula dengan universiti pendidikan guru maktab, but now we are university. Tak boleh lari. UPSI management telah pun memberikan peruntukan. Kita beri tepukan gemuruh kepada bendahari kita. Bagi Cik Tuan Haji Najib. Kerana banyak bagi kelonggaran kepada kita. So mulai hari ini di bawah penyeliaan TNCAPI kita, Research and Innovation is one, kalau compare dengan universiti lain kita are very small, but yet we have to start somewhere. So this year 2020, satu fakulti mesti ada 2 international grant. Tak kira, Indonesia pun okey. Brunei pun okey. Jadi keluar Malaysia. Langkawi tak kira. Jangan pandang, oh Sabah Sarawak kira, no. Satu fakulti 2. Satu fakulti 2 pro apa? Prototype Research Grant. Satu fakulti, satu TRGS, Long Term Research Grant pun satu, 1.5 Scopus untuk satu lecturer. Mula-mula saya dapat 5 Scopus. Mati. 1.5. This year satu. Last year satu. Now kita nak improve 1.5 saja. International lecturer, kena ada satu international grant. Kalau kita ikut formula yang telah dikira oleh Profesor Suraini, the top 200 will is achievable by 2021. Kita akan ada nano at UPSI, TVET dan Internet of Things UPSI kita akan buat. Dan kita akan ada special interest group untuk satu fakulti 2. Ini untuk menyemarakkan lagi research and innovation. So insyaAllah dekan-dekan yang menggunakan handphone sudah mengambil nota-nota ini. Tadi saya tanya dia buat nota, tak ada. Dia semua pakai handphone. But the most important thing must be translated by the end of this year. We are monitoring. LPU is going to monitor. LPU beritahu kepada kita plan strategi itu perlu dinilai setengah tahun dan sebagainya. Kalau apa yang tak berlaku, need to be corrected. Ini merupakan janji kita kepada UPSI. Ali, bukan akademik, anda juga perlu melakukan sesuatu untuk menjadikan kita sebagai nombor 1. UPSI Global telah pun kita perkenalkan 2 tahun lepas. Peruntukan telah diluluskan oleh pihak UPSI sebanyak RM1,000 kepada staf-staf non-akademik untuk keluar daripada Malaysia, Indonesia dan sebagainya. Dan baru-baru ini dalam pengurusan kita telah membuat menayan semua. 1,000 is too small. Maka bendahari menyatakan, maybe we going to increase a little bit. Saya tak pasti berapa.
Tapi it's not going to be 1,000. Dia akan lebih pada tahun. Tujuannya kita nak staff kita ini keluar daripada UPSI, tengok apa yang berlaku di luar sana. Kita selalu menyatakan, oh kita kurang sini, kita kurang sana, kita kurang sini. Tengok apa yang berlaku di luar sana. Semalam bersama-sama dengan Fakulti Sains Kemasyarakatan, satu seminar, kalau anda berkesempatan pergi ke Afrika, saya bersempat pergi lebih kurang 7 hari. Pergi beberapa negara. Niger, pergi Ghana, pergi Kenya, pergi. Salah satu perkara yang saya notice, apabila mereka buat latihan bola, main bola, padangnya tidak ada rumput. Main bola tak pakai kasut di atas tanah, and yet mereka mampu untuk masuk Piala Dunia. Malaysia bukan main atas tanah. Atas rumput kapet 10 inci. World Cup pun tak berbau. And yet we complain. You go to Indonesia and you see how the classroom look like and how the facilities look like. So bila kita tengok, Alhamdulillah, thank you for being Malaysian. Alhamdulillah, bersyukur kerana aku menjadi warga UPSI. And that's why kita kata interim attachment, 2 minggu je pergi. See, observe, and you get free money. 1,000 going to be plus. Kita juga menyediakan kemudahan international attachment. Conference seminar pada ahli-ahli non-academic, you can go if that one is relevant to you. Kalau saya sebagai pegawai takbir, saya ada satu seminar bagaimana untuk meningkatkan produktiviti sebagai seorang pegawai. Please do apply, we will support. Ini memberikan perendahan. Sama juga dengan visiting, benchmarking dan sebagainya. So please, take the opportunities. Tak semua universiti akan berikan kemudahan ini. Tak semua universiti akan membenarkan pelajar, staf non-akademik untuk pergi seminar luar negara, untuk attach, untuk dapat duit poket lagi. Tak semua. We are the only one. Please take the opportunities. Certification, recognition juga saya mahu ahli-ahli non-akademik boleh mengambil kesempatan. Akademik saya tidak ada masalah. Mereka punya kemudahan, peluang, banyak opportunities. But non-akademik kita kena bantu. Untuk meningkatkan skill, training. Tak kiralah apa-apa pun. Jangan kira bidang. Contohnya guru-guru NCDRC. Dia ngajar budak-budak ni. Dia tak boleh duduk dekat UPSI forever. They need to have more skill, extra skill. Go sampai, go, belajar, bawa balik, improve the teaching style, improve the environment. You stay in UPSI, you're not going to get those. Pergi keluar dan kita support. Pengarah kena support, VC kena support, pengurusan kena support. Barulah cikgu kita berkualiti. Observe the whole world. Ini guru. Tak kira kerani boleh, pemandu bas boleh, ada kursus. Bagaimana untuk meningkatkan produktiviti, kelancaran pemanduan bas? Pergi. You kena ingat ya. Pemandu bas ni bukan calang-calang orang. Bos dia ada Azlan ya. Saya dengar satu ceramah, pemandu bas boleh masuk syurga lagi awal daripada ustaz. Apa pernah dengar ceramah ni? Siapa pernah dengar? Angkat tangan. Kata dengar ni. Datuk Berduka pernah dengar tu? Datuk Berduka dengar tak boleh cakap. Tak boleh saya cerita. Supaya, bukan sahaja, penceramah agama, bla bla bla, tak masuk syurga. Bukan tak masuk je lambat. Ini cerita, bukan daripada saya ikut. Dia kata esok bila mati, bila kita nak masuk syurga, dia ada satu checkpoint. Ada malaikat jaga database. Berbaris belakang ni. So, pemandu bas, belakang ni, VC. Saya lah kau, contohlah. Penceramah. Pemandu masuk. Okey. Bagi IC, kata malaikat. Ni contoh. Jangan pula kata, VC kata ada IC. Sana, ini contoh. Bagi. Bagus. Anda punya bilik dalam syurga, presidential suite. Tingkat 51. Tekan butang, semua datang tanpa disebut. Tekan butang makanan, datang makanan. Tekan butang air, tekan butang bilik air, datang. Semua tekan belaka. Masuk syurga. Kerja apa?
pemandu bas UPSI. Oh, hebat. Okey, masuk. Saya ataupun ustaz belakang, pemandu bas UPSI boleh masuk surga. Dapat bilik presiden, masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nama, oh, okey, ada bilik dekat syurga. Bilik ni bawah tanah, 5 tingkat bawah tanah, bilik saiznya 5 kaki 10. Standard belaka. Kalau nak air, masak sendiri, cari air sendiri. Malaikat, saya ni ustaz. Dekat dunia ceramah agama, maulud Nabi, mal hijrah, VC talk, saya bagi belaka. Takkan dapat standard room. Pemandu bas dapat bilik besar. Tak adil. Ni mesti silap data ni. Malaikat kata tengok cek lagi. Betul dah ni. Betul-betul ni. Memang mu ni standard ni. Bagi justifikasi. Sebab apa dia dapat pemandu bas UPSI dapat bilik besar, saya bilik kecil. Ustaz, memang saya tahu ni kau ni ustaz. Ceramah sana, ceramah sini, ceramah sini, ceramah sana. Tapi berapa ramai orang dengar ceramah you dan ingat Allah? Mana saya tahu ni macam ni 5,000 orang dengar. Saya tak pasti dengar. Pemandu bas tu ustaz, dia bawa bas daripada KL ke Kota Baru. 400 km, 8 jam. Dia bawa bas 180 km per hour. Penumpang ada 40. Bila dia kena zoom, penumpang, ya Allah mati, ya Allah mati, ya Allah mati, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. 8 jam orang mengucap. Engkau ceramah 2 jam, orang tidur. Maka dia lagi banyak pahala daripada kamu. Masuk. Nampak? Jangan main pemandu bas. Tapi pemandu bas tak ada buat macam tu lah. Kau jangan syukur. Lepas ni, VC kata boleh buat 180. Semua pelajar dalam tu, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jangan. Alan 120 cukup lah. Ini contoh. Jangan ambil secara literally. So, boleh. Dan saya nak, staff nak akademik boleh menjadi spokesperson. Boleh menjadi ambassador. Syarat nak jadi spokesperson, ambassador ni, kena cakap benda baik. Ada tak ambassador Malaysia ni yang duduk dekat US, yang duduk dekat UK, yang duduk dekat China, bila dia buat press conference, saya ambassador Malaysia, saya nak bagi tahulah Malaysia ni teruk lah, Malaysia ni bodoh lah, Malaysia ni apa benda tak pandai manage lah. Dia tak sebut. Dia akan sebut Malaysia is one of the best country. Please come to Malaysia. 2020 is this year. 2020 Malaysia have so many all beautiful. Yang baik-baik diketengahkan, yang buruk disimpan. That is the tugas ambassador and spokesperson. Anda semua do the same thing. Saya tidak mahu lagi dengar mulai hari ini ada dalam kalangan staf kita yang menjadi onak dalam duri, yang menjadi racun kepada UPSI. Masuk dalam media sosial mencatatkan perkara-perkara yang buruk, menyatakan kelemahan orang ini, yang menyatakan kelemahan orang itu. You are part of UPSI. Kalau guna formula Malaysia Science Management University, MSU, Tan Sri, dia kata, kalau ada staf saya yang masuk dalam Facebooknya menyatakan buruk satu titik pun mengenai Management Science University, saya akan panggil, buang terus. Dia kata, you not deserve to be here. Anda tidak layak duduk di rumah ini kerana anda mengkritik rumah anda sendiri. Sama dengan kita, pasangan suami isteri yang berkahwin. Anda kritik isteri anda. Anda kritik suami anda. Masuk dalam Facebook. Anda tidak layak untuk sama-sama dengan dia sebagai suami atau isteri. This is UPSI. Ambassador, you got to say something good. Walaupun banyak keburukan kita, tidak perlu beritahu dunia. Tell us you don't have to use media sosial. Kerana media sosial satu dunia tahu. Kalau kita cerita buruk-buruk, macam mana kita nak menjadi nombor satu? Masa orang kata, Syata, you kan nak jadi nombor satu, tapi you punya staff ni banyak komplain dah, banyak cerita buruk-buruk ya. Macam mana you punya staff? So 2020 hari ini, 12 Mac is our transformation point. We become a good person. Dan of course, sila pergi ke mana-mana program yang ada training. Anugerah tokoh pekerja Sekretariat International, please
Tolong, insya-Allah. Belajar. Sorry, dah beyond. Saya cuba habis 10.30. Sebab manusia ni kalau dengar ceramah 45 minit ke atas, dia boleh jadi gila. Jadi, sebelum kita semua gila, berhenti saya berhenti. Ni macam mana air boleh tumpah ni? Takkan bergegar sampai sini. Hebat betul. Okey. Mahasiswa-mahasiswi yang saya hormati sekalian, listen carefully. Esok saya ada SPM. Bukan ambil SPM. Selamat pagi Malaysia. Harapan mahasiswa masa kini. 8.40, dengar. Tapi tak payah dengar, yang ni pun sama. Okey, ini just untuk anda. Universiti lain saya tak cakap lah. UPSI je. Orang lain tak dapat. Kalau dia nak dengar saya cakap, saya charge dia by minute. Ini free ni. Luar universiti lain memang saya charge. Seminit 20 sen. Saya cakap selalu lah. Saya merasa, biar lama. Dia marah. Dia jemput saya, nasib lah. Nanti kalau dengar online ni, tak jemput depan ni. Yang tadi dah sebut dah. 2A. MC dah sebut dah. Dan ni benda ni saya dah sebut lama dah. But I want to make sure benda ni jadi reality. Okay. Teacher abroad sebagainya. Okay. Ini yang detail. Saya nak buat semua-semua ni adik-adik. Mana ni? Ni buat semua-semua ni bukan untuk saya. Bukan untuk manajemen. Bukan untuk board. Bukan untuk pensyarah. Bukan untuk dekan. Bukan untuk pengarah. Tetapi untuk anda sebab we want you to be different. Kita keluarkan guru umpamanya. Kita keluarkan non-guru 30%. Tapi you kena ingatnya, contoh saya ambil guru dulu. Sebab kita majoriti 30%, 70%. Guru ni yang keluarnya, UKM pun keluar guru. UM pun keluar guru. UPM pun keluar guru. Luar negara pun keluar guru. Private keluar guru. UPSI keluar guru. Apa beza? Apa beza? Sekarang ni kalau kita dah tahu dah, market dekat luar limited. Kerjanya ada 20, permohonan masuk 100. Macam mana nak pilih daripada 100 untuk dimasukkan kepada 2? Therefore you must be different. Anda kena jadi luar biasa yang tak sama dengan mahasiswa lain. Tak sama UPM, tak sama UKM, tak sama universiti dalam dan luar negara. You are different in a very positive way. Macam mana nak different? Dengar slide seterusnya. Kalau tidak, pengangguran akan berlaku. Hari ini 83.2% graduate employability kepada UPSI 6 bulan selepas bergraduat. We want to get 100%. Trust me, possible. Kita nak semua kerja di luar sana, orang lain tak boleh ambil. You first, habis you, dan orang lain. Boleh buat, but mahasiswa betul-betul kena laksanakan. Apa dia? Yang ini 2A dah banyak kali saya sebut. Nak emphasizkan lagi. Saya nak ada anchor. Anchor yang nak menjadikan anda ni hebat akhlak akademik. Saya nak letak di bawah pusat ulul albab. Ulul albab bertanggungjawab untuk menjadikan akhlak UPSI ini bagus. Disokong oleh fakulti, disokong oleh kuliah. But you are the champion. Hari ini saya tahu ulul albab ada ramai ahli. 400 plus ahli ulul albab. Tapi kalau saya tanya anda, boleh tak kenal ulul albab atau bukan ulul albab? Adik-adik sukses, kenal ke siapa ulul albab dalam dewan ini? Tak dengar? Kenal? Okey, mai seorang. Yang kata kenal tu. Cepatlah. Seorang. Sukses. You are the very strong and brave man. Tunjukkan kepada board. Seorang, cepat. Silakan. Anybody from sukses. Kalau sukses lambat, pelapis will come. Cepat. You are fighting. Siapa cepat? Seorang, cepat. Bukan saya nak kenal ulul albab macam mana. Bukan you ulul albab. You bukan ulul albab. Tapi saya nak you bagi tahu saya, apakah ciri-ciri ulul albab itu yang you kenal. Cepat. Tak ada salah. Cepat masa.
Sukses, cepatlah. Ni macam mana nak mempertahankan negara ni? Siapa sukses? Dia punya komandan dia. TNC Hepa dia. TNC Hepa, cakap. Timbalan komandan dah mana? Cepat. Cepat mana? Adik kau. Mai. Come. Yes. Mai. Okey, beri tepukan. Okey. Boleh langkah tak ni? Okey, excuse me. Tak ada cordless Ada cordless tak? Cordless ada? Ada cordless? Ada cordless. Cepat. Relax, mai. Bagi kat dia. Tak apa. Okey, tak apa. No, I mean there is no wrong answer. Okey. Bagi nama dah berapa lama tahun duduk kat Malaysia? Tanis ya? Okey, Tanis. Sorry. Nama kau ni bahaya. Okey, sebut nama. Hai semua, nama saya Tanis Citi. Okey. Tahun berapa? Sem 2. Kau polis kau mesti. Come on, man. Tiba-tiba. Tiba-tiba. Polis, askar, musuh tak bagi tahu sebulan nak datang tau. Saya nak beritahu, polis darjah Malaysia 5 bulan lagi musuh datang. Tak ada. Kau jangan terkejut. Ni musuh datang tak saat tadi. Okey, dah berapa tahun duduk dekat UPSI? Sama. Berapa tahun sudah berada di bumi UPSI? Setahun. Setahun. Oh, setahun. Okey. Saya nak yang 2 tahun. Kesian dia. Terima kasih. Kesian. Sejuk kau. Setahun. Okey, terima kasih lah. Okey, pelapis. You are stronger, Pio, come. Pelapis, come. Okey, bagus, come. Saya komandan, dia mesti datang. Okey, silakan. Tunjukkan kekuatan anda, lompat ke sini. Ingat kau kosak ni mahal ni. Okey, cepat. Okey, nama dah berapa lama duduk kat sini? Badri, silakan Badri. Nama Syed Badri. Dah 2 tahun lah. 2 tahun. Okey. Kita dah tubuhkan Ulul Albab ini lebih kurang 2 tahun. Sama dengan umur Badri dekat sini. Dia tak ada salah dan tak ada betul. Saya hanya nak mengetahui saja. Kita ada lebih kurang 20,000 lah kata. 21 something, 22 lah pelajar mahasiswa di UPSI. Some of them lebih kurang 400 dimaklumkan sudah menjadi sahabat Ulul Albab. Jadi Badri tengok-tengok. Mungkin tak ada di sini, tapi bila Badri pergi makan ke, pergi college ke, pergi kuliah, lantar tu Mamat lalu, ini mesti Ulul Albab. Boleh dapat tak? Boleh. Okey. Kau betul-betul kau yang tipu, berdosa. Betul. Okey. Macam mana Badri boleh tahu dia tu Ulul Albab? Tanpa dia sebut nama dia, jangan sebut. Engkau Ulul Albab tak? Jangan sebut. Tengok dia lalu. Macam kan, kalau macam saya lah kan. Tiba-tiba ada satu perempuan lalu, saya tak payah tengok muka, saya tahu itu adalah isteri saya. Contohlah. Sebab isteri saya pun dengan live ni salah sebut hati saya. Tak balik rumah kan. Okey. Tengok cara dia cakap dengan orang. Dia tak bercakap kau, dia lalu je. Dia lalu je. Dia lalu je. Engkau ni. Okey. Okey, tak apalah. Ni, di situ you duduk situ. Ni Ulul Albab ni, saya tengah bercakap dengan orang dia kata, itu Ulul Albab tu. Macam mana kau tahu? Kau tak dengar dia cakap? Muka dia bersih. Muka dia bersih. Okey, tak apalah. Okey, saya terima. Okey, terima kasih. Okey. Engkau jawab selamat. Kau ni cakap betul ke tak betul ni? Betul. Kalau kau tak betul, panah peti kat depan ke? Tak ada saja. Okey, terima kasih. Okey, assuming jawapan Badri tu adalah jawapan yang betul. Maksudnya, kalau itu berlaku dan itulah yang kita harapkan kerana orang Ulul Albab, sahabat Ulul Albab, dia ada karakternya. Dia lalu saja Badri kata, itu Ulul Albab. Macam mana? Mukanya bercahaya. Mana Ulul Albab sini? Satu sahabat, tolong. Mana? Mai. Ni, ini Ulul Albab, presiden kita. Badri, mai sini. Aku nak tengok cahaya dia. Okey, mai. Ini Faiz adalah kita punya YDP. Balik tu. Bukan, ni dia punya ketua ni. Faiz, cerita sikit nak kenalkan diri.
Okay, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, saya Muhammad Faiz Farhan bin Abdul Rahman dari Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Matematik, pelajar tahun 3. Okey. Ini adalah contoh sahabat ulul albab. Badli? Di manakah cahayanya? Mana saya tak tahu, saya mana nampak? Oh, dekat dahi. Oh. Okey, tak apa. Ada. Kita kena tunjukkan karakter yang berbeza. Bila Faiz datang, itulah dia ulul albab. Tengok cara dia berjalan. Tengok bila dia bercakap, dia mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dia tak dia cakap ke sini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia mesti cakap apa-apa pun, Bismillahirrahmanirrahim. Bila jumpa sahabat, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ulul albab. Walaupun nampak funny, that is character. Kalau saya tanya, you pergi mana-mana dalam kampus, kalau ada seorang pelajar pelapis lalu, you tak payah tanya, you akan tahu mereka adalah pelapis. Karakternya sudah ada. Same thing with sukses. Tak payah tanya, you sukses ke you pelapis. You know karakter. Orang pelapis sukses memang confirm tak ada janggut. Karakter. Orang sukses, orang pelapis always stuck in. Walaupun nak pergi bilik air. Nampak? Karakter baru ada perbezaan. Okey, terima kasih Faiz. Okey, sila duduk. Sorry ya. Okey. Ulul albab, your job. Not only ulul albab, semua pelajar UPSI. Saya hendak anda mulai hari ini pergi naik MRT ke, LRT ke, komuter ke, masuk saja dalam komuter, seluruh passenger kata orang pelajar UPSI. Macam mana tahu? Tengok dia masuk kalau kereta api begitu bersopan. Tengok kiri, tengok kanan baru masuk. Contoh. Walaupun tak ada kereta keliling kanan. Ada karakter. Faculty will help, college will help. But I want in the future, orang tahu. Saya dulu sekolah menengah Datuk Abdul Rahman Yaakob Bota Kanan. Bila setiap tahun kami ada sukan tahunan. Bila sukan tahunan, kita jemput sekolah-sekolah luar datang. Di antara sekolah yang kita jemput adalah STAR. Di antara sekolah yang kita jemput adalah MCKK. You know, those people, bila dia bagi skala sekolah menengah Datuk Abdul Rahman Yaakob, kita tidak akan tanya kau sekolah mana. Kita tahu, itu STAR. Sebab apa? When they come to Bota, when they talk to each other, they use English. They don't use Malay. Ini mesti STAR. Ini MCKK. Dari situlah terpancarnya kebijaksanaan mereka. Baru ada kelas. Ini pelajar UPSI ke siapa ni? I do not want people ask that question. Pelajar mana ni? Adik daripada mana? Jangan tanya. Adik UPSI ya. Saya nak mereka jawab macam tu. Therefore, mesti ada 2A. Akhlak you, mulai saat ini, semua Facebook UPSI bersih halal. Tidak ada lagi Facebook dalam mahasiswa UPSI yang menceritakan keburukan ataupun benda yang tidak baik. Bila majikan kata, kalau kamu nak mencari pelajar, guru yang hebat, staf yang hebat, you ambil graduan UPSI. Kerana apa? Mereka tidak pernah mencaci cela, mereka tidak memasukkan benda-benda buruk dalam media sosial mereka. Kalau tak percaya, you pergi monitor. Bersih. You are going to be different. Lagi apa? Teaching abroad. Ini pada mereka yang pada mereka nak jadi marketable. UPSI telah pun membuat kolaborasi dengan Nottingham Trent University dekat UK. Dan mereka bersedia untuk menerima anda. Membuat practical training di sana. Tetapi tak bolehlah cakap Melayu. Kenalah cakap bahasa Inggeris. Kita tahu anda tidak begitu selesa, but kita akan buat satu program khas
yang kita akan beri pilihan kepada anda pada September ini, pada mereka masuk, kalau mereka berhajat untuk buat latihan praktikal di luar negara, akan masuk dalam package yang kita akan sebut for the time being ialah UPSI Global, dan anda bersetuju dengan syarat-syaratnya, bila anda habis saja, anda punya pengajaran akan berada di London. Trust me, when you come back, orang akan berebut seperti hot cake. Goreng pisang panas. Anda sudah ada kompetensi. Sekolah swasta akan cari anda. Sekolah antarabangsa akan cari anda. Private school akan cari anda. At that time, anda tidak begitu dahagakan daripada sekolah-sekolah awam. Kerana we tahu tempat limited. So, dalam konteks KPU dan STEM, kita sudah ada perjanjian dengan mereka untuk membolehkan pelajar kita bekerja di negara-negara Indonesia, Filipina, Thailand, Brunei dan sebagainya. But anda kena adalah kualiti yang nanti kita bincang. Ini untuk anda adik-adik, kalau anda mahu dipasarkan dengan segera. Saya sebut dah ratusan kali, but I want to reinforce lagi sekali. Ability to speak more than 3 languages. Saya tidak mahu dengar apa lagi alasan kerana kita bercakap untuk masa depan anda. Kami nak anda ini sellable. Kami nak anda ini laku right after you get out from this university. Hari ini tanya abang-abang senior, sometime antara mereka terpaksa menunggu posting 1 tahun. Sometime ada yang 2 tahun. Kita tidak mahu mengulangi sejarah. Hari ini pasangkan niat, saya akan menjadikan ia sebahagian daripada kewajipan kepada saya. Malay, Mandarin, Tamil dah jadi wajib. Sebab apa kita buat keputusan jadi wajib? Kerana kita di Malaysia ada orang Cina, you can practice the language. Kita di Malaysia ada orang India, you can practice Tamil. Kita of course boleh belajar bahasa Melayu. 3 is a must. Then you add one more. Pusat bahasa, Mr. Sashi ada 12 bahasa and it's all free. Mengapa anda tidak mahu mengambil kesempatan ini? Please korbankan waktu weekend anda untuk belajar bahasa-bahasa ini kerana pengorbanan 4 tahun akan membuahkan satu realiti yang menakjubkan. I was in the state for 13 years. 13 tahun saya berada di luar negara. Saya pergi ketika umur saya lebih kurang 19-20 tahun. After 3-4 years, I got my so-called ijazah. Dan pastinya berada di luar negeri satu benda yang menakjubkan. But I told myself, what is the purpose saya berada di bumi Amerika ini? Sekadar untuk dapat segulung ijazah, I can get it from this country. I must get something else. Apa dia? Language. Percayalah, ramai orang pergi Amerika, ramai orang pergi Australia, New Zealand, but after 4 years coming back, 0 English or 50% English. Why? Because they don't bother to learn the language. With native speaker. You take, memanglah seronok berada di Amerika. Tiap-tiap sama, travel, tengok Washington, tengok negara, tengok LA, tengok Disney. Memang enjoy. But is that the purpose? Setiap summer break, kawan-kawan saya selalu kata, Syata, jomlah kita pergi Washington. Jomlah kita tengok White House. Jomlah pergi Niagara Falls. Tiap-tiap summer break pergi. Saya kata, yang kau pergi tiap-tiap semester summer break pergi Niagara Falls tu sebab apa? Kau tiap-tiap summer break pergi White House tu sebab apa? Ngapa? Warnanya berubah ke? Tak berubah. Saya kata, tak apalah, let me study first. Let me study first. Saya habis barulah saya boleh travel. And I did study. Just to give you a motivation, if you go to Iowa State University, College of Design, you go to Department of Community and Regional Planning, you pergi tengok dinding di sebahagian dinding pejabat itu, anda akan tengok ada seorang nama orang Melayu yang pertama yang mendapat anugerah pelajar terbaik universiti tersebut. Namanya BC UPSI. But benda bukan datang melayang. Saya korbankan 4 tahun, know nothing about USA.
Physically, I haven't seen how White House looks like. Physically, I didn't see how Negara Fall looks like. Disney World, tak tahu 4 tahun, I didn't do it because my purpose was not that. Saya datang untuk memastikan I am profitable, marketable dan sebagainya. You do the same thing. Selepas 4 tahun, dapat ijazah, boleh menguasai 3 bahasa Melayu, Tamil, Mandarin, boleh bahasa Korea. Kau nak pergi ke LCC tiap-tiap malam pun tak apa, nak tidur situ pun tak apa. Saya boleh sponsor tilam lagi. But before that, please, this is your future. We cannot keep saying it. Sometimes we are tired to say it, but you got to take the action. Kalau kita nak marketable, saya mesti ambil cadangan visi itu. Saya mesti ambil pandangan daripada amanat. Kalau anda dah ada ini, dalam terduga, apa hebat sangat UPSI ni? Apa hebat sangat UPSI? Saya tak heran. Kalau calon untuk dipilih itu datang daripada Harvard, daripada Cambridge, daripada Cornell, daripada UPSI sekalipun, I am not worried. If you can get 3 languages, Melayu, Tamil, Mandarin, plus Korean, plus Japan, you sold out. Harvard, Cornell, out, nothing, not comparable. It's not your level. But you have to have this. Lagi apa? Added value, dapatkan kemahiran-kemahiran. H, provide so many training yang boleh mengeluarkan certificate. Please grab the opportunities. Dan kadang-kadang inisiatif itu jangan datang daripada universiti. Kalau you ada inisiatif sendiri, please. Rakan kita yang sekarang berada di Washington. Siapa nama pelajar daripada Bangladesh tu? Jobe. He's now in Washington. Inisiatif sendiri, dapat tawaran, minta permohonan bantuan keuangan, we help. Now dia berada di Washington. Ada lagi seorang lagi pelajar India yang just came back. So you have to do it. And then pastinya anda berbeza dengan orang. Apa lagi? Community services. Ini kita dah sebut, tapi sometimes pelajar kata, alah, buat apa. We want you to be different. Saya hendak mahasiswa kita ada sekurang-kurangnya 80 jam volunteer work. Atas your own capacity. Memang college bantu, memang fakulti bantu. You cannot depend on college and fakulti alone. You do it yourself. Bila balik cuti 3 bulan, 4 bulan. Okay, this 3 month atau 3 cuti 3 bulan. Bulan yang pertama, saya nak membantu rumah orang-orang tua. 1 bulan you bersama-sama mereka. You belajar dan sebagainya. You masuk dalam logbook. Bila habis graduan universiti, you buat satu portfolio. Pengalaman saya bersama dengan atas kerja-kerja sukarela selama 80 jam. You pergi temenduga, you bawa saja logbook ataupun portfolio itu, pastinya you look different. Wow, pelajar UPSI 80 jam ada kerja-kerja kesukarelawan. Dalam tu dibuka situ bersama dengan orang tua. Oh, inilah nilai-nilai yang telah dipelajari. Prihatin, sensitif, menghayati kehidupan orang tua. Pengajarannya, saya pastikan ibu dan ayah saya tidak akan duduk di rumah orang tua. Wow. Universiti lain tak buat. Dan saya tak cerita rahsia ni kepada orang, walaupun hari ini live. You do it. Only UPSI got 80 credit hours. Volunteer. Ini yang kita hasratkan. 5 pillars of our graduan. Kalau you buat semua tadi, 5 tiang ini akan menjadi milik anda. Anda akan ada pengalaman hidup yang luar biasa. Sebab dah anda ada luar negara, dalam negara. Anda akan memahami persekitaran yang berlaku sebab anda telah pun pergi buat kerja-kerja volunteer dan sebagainya. Anda bercakap dengan orang. Anda boleh berinteraksi dengan orang. Paling-paling penting, we are people, not hero. Maksudnya anda ada roh. Anda menjadi seorang pendidik yang ada roh. Anda menjadi pekerja yang ada roh. Anda menjadi pensyarah yang ada roh. Anda menjadi pentadbir yang ada roh. Kerana anda adalah manusia. Bukan hero. Hero, they don't care. Janji aku menang, aku champion. Sama ada menyakiti ataupun tidak hati orang is none of my business. Dan mempunyai kemampuan dalam teknologi dan demonstrate confidence. Yakin. Kita ada tadi Alif, Arif, kita ada sukses, kita ada non-sukses. Anytime, bila orang panggil, yes,
bila you pergi mana, kalau MPP, bila ada persidangan mahasiswa Majlis Perwakilan Kebangsaan, bila mana disebut ada persoalan, yang angkat tangan yang pertama adalah MPP UPSI, baru ada confident. Pergi mana-mana seminar, angkat tangan, pelajar UPSI, ada confident. Then people say, pergilah ke UPSI, mereka yakin diri dan sebagainya. 5 pilar insya-Allah TNC pick up, pengetua akan pick up, akan elaborate lagi. Dan yang akhirnya kita juga nak menjadikan UPSI ini terbilang, gemilang dan sebagainya menggunakan 3R. Ini banyak. Di antaranya International Base Award 2020 akan bermulalah era ini. Kita akan memperkenalkan National Teaching Award. Kita akan memperkenalkan juga Regional Teaching Award. Maksudnya kita akan paparkan dalam akhbar-akhbar cikgu-cikgu di Malaysia untuk National Teaching Award boleh mohon dengan kriteria-kriteria sama seperti anugerah Akademi Negara. Dengan ini UPSI akan sentiasa ditunggu-tunggu oleh masyarakat pendidik di Malaysia. Kita akan lebarkan kepada regional untuk mengeluarkan Regional Teaching Award. Dan kita hari ini sedang berusaha dengan begitu keras untuk mendapatkan pengiktirafan. Kita bekerja closely dengan Nottingham hari ini untuk memberikan pengiktirafan pelajar kita. Supaya kita dapat pengiktirafan, maksudnya orang luar negara, universiti luar negara mengiktiraf kualiti pelajar UPSI. We are working, of course, to get there. Mereka ada metrik, rubrik yang kita akan penuhi. If we can get that one, anda boleh keluar. Not only dengan scroll UPSI, satu, diiktiraf oleh luar negara, universiti-universiti. At this point, we want Nottingham untuk memberi pengiktirafan. Dan kita juga akan melatih talent pool untuk award. TNC HEPA telah melaksanakan perkara sedemikian. Apa lagi? Kita akan menggunakan kehebatan Pro-Chancellor kita. Mulai tahun ini sebanyak 2 kali kita akan ada Pro-Chancellor Talk. Sama ada yang bagi Tan Sri Datuk Sri Panglima Dr. Abdul Rahman ataupun Tan Sri Datuk Sri Dr. Zakri ataupun Datuk Haji Alimuddin. Mereka akan berkongsi. Ini merupakan satu ilmu baru kepada kita daripada. Kita ada juga grup think tanks yang telah kita wujudkan dalam kalangan profesor yang kita panggil Professor Circle. Profesor-profesor yang ada di UPSI ini, kita mahukan kerjasama mereka, pandangan mereka untuk menerbangkan UPSI to be number 1. InsyaAllah kita telah pun wujudkan dan mereka insyaAllah kita akan berikan sedikit bajet untuk mereka merancang, membantu untuk menerbangkan UPSI. Kita juga ada think tank dalam kalangan dekan. Dekan-dekan akan membantu kita. Majlis Dekan telah ditubuhkan. Sama juga peruntukan kita akan berikan sedikit kepada mereka untuk mereka menggerakkan aktiviti-aktiviti. But most important thing, the product must be there. Kemudian insya-Allah dalam tahun ini juga untuk menerbangkan lagi UPSI supaya UPSI dirujuk, kita akan cuba sedaya upaya untuk menubuhkan the Board of Educators. Di Malaysia kita ada Board of Engineering, kita ada Board of Accountant, Board sana, Board sini. But educators tidak ada board. Bila ada board ini, mereka bertanggungjawab untuk memberi pengiktirafan sama ada guru itu berkualiti ataupun tidak. Guru itu mencapai KPI-nya ataupun tidak. Guru ini boleh layak ataupun tidak layak untuk diberikan tiket, license untuk mengajar. Sama seperti Board of Engineer dan sebagainya. Dan kita akan kumpulkan cikgu-cikgu cemerlang di Malaysia ini dalam Teacher Circle untuk membantu memertabatkan sistem pendidikan di Malaysia. Ini yang kita akan cuba laksanakan pada tahun ini. Dan yang akhir sekali untuk universiti menjadikan 3R. InsyaAllah kita telah pun berusaha dan telah pun dipersetujui di peringkat lembaga pengarah untuk mewujudkan beberapa pusat bahasa Melayu. Kita sudah ada di Uzbekistan. Dan salah satu hasil yang cemerlang dihasilkan oleh Pusat Bahasa Melayu di Uzbekistan ialah melahirkan juara pidato antarabangsa kategori bahasa Melayu pada tahun lepas. Dalam masa yang terdekat kita akan buat pusat bahasa di universiti di Jerman, di Goethe University.
Semua sudah pun lengkap kecuali MOA belum kita detailkan lagi. Kemudian insya-Allah dalam tahun ini juga kita akan ada pusat bahasa Melayu di Turki dan juga di China. Kemudian kita akan memertabatkan Institut Peradaban Melayu sebagai satu pusat yang boleh merakyatkan institusi diraja di Malaysia. Hari ini orang sudah lupa sejarah kesultanan. Orang sudah tidak menghormati institusi diraja. IPM bertanggungjawab mengembalikan semangat kecintaan masyarakat kepada institusi diraja. Dan kita mahu juga IPM memertabatkan penguasaan bahasa Melayu dan tulisan Jawi. 2020, that is your agenda. We want to see the result. Kita ada kursi, kita sudah ada pakar, we want be translated. InsyaAllah dalam tahun ini juga kerana kita ada demand daripada di Timur Tengah pelajar-pelajar untuk belajar di Universiti Malaysia. Khususnya di UPSI. Tapi untuk mereka datang jauh dan sebagainya, kita kata, nope, you don't have to be here. We will come to you. Maka telah pun kami persetujui di peringkat pengurusan. Of course, kami akan melalui proses-proses board dan sebagainya. InsyaAllah, kita akan ada pusat ataupun satelit kampus kita di Yaman. Hari ini pelajar yang menunggu sekitar lebih kurang 150 dan sebagainya sudah menunggu untuk menjadi pelajar UPSI, but they don't have place. Maka kita akan wujudkan satelit kampus di Yaman, di Abu Dhabi dan sebagainya. Ini di antara usaha-usaha pengantarabangsa. Dan insya-Allah untuk meningkatkan efektifnya pusat zakat, endowment, sedekah khariat, kita akan mewujudkan pusat khas. Bukan lagi di bawah pusat Islam menjadi unit dan sebagainya. Kita nak jadikan dia satu pusat khas yang tanggungjawabnya, kerjanya 24 jam, cari wakaf, endowment, zakat, sedekah dan khairat. Dan nama yang telah diberikan kepada kita, pengurusan adalah WIZAS, UPSI. Ini bukan bangunan dia, ini daripada komputer. Ini saja je. Jangan kata bangunan macam ni, bukan. Ini contoh. Pengaratan. Dan yang menariknya, kita akan ada sekolah swasta kita, iaitu MTWISE. Inilah bentuknya. Prof. Surani dengan Dr. Hafiz adalah orang yang bertanggungjawab melalui proses-proses yang telah ditentukan, board dan sebagainya. InsyaAllah, you will see we have our own school untuk cater pelajar-pelajar daripada NCDRC dan juga kepada pelajar-pelajar daripada luar. Dan kepada pelajar-pelajar antarabangsa, if you are here, if you are not here, you can listen through FB Live. A lot of complaint coming from you, saying that you have been pushed here and pushed there, coming here, going there. We do not know what to do. We just like a ball. From now on, we are going to establish International Mobility Center together with Pusat Bahasa in one building. We have the money, it was being approved, just a matter of flying off with the project. So hari ini anda akan ada satu bangunan khas untuk Pusat Antarabangsa dan Pusat Bahasa. Beri tepukan gemuruh kepada kejayaan Pusat Bahasa dan International Mobility Center untuk menjuarai perkara ini. So kalau tuan-tuan pergi ke luar negara, International Center itu ada satu perkara yang gah. Lawatan saya yang baru-baru ini ke Nottingham, bila kita sampai saja ke universiti tersebut, tempat yang pertama yang dibawa kami pergi adalah Pusat Antarabangsa. Di situ boleh masukkan lebih kurang, ada beberapa ratus orang at one point, dia ada restoran sendiri, dia ada pusat pertanian sendiri. Semua masalah pelajar antarabangsa boleh diselesaikan di situ. Tak payah pergi Bendahari, tak payah pergi kampus Azlan Shah, tak payah pergi Zama. Semuanya di situ, one stop center, you solve the problem. InsyaAllah that one will be turned into reality this year. Boleh ke kita buat cerita-cerita tadi sebagai reality? Boleh. Tapi ada syarat warga UPI semua. 3 je saya letak sini. Yang lain-lain baca sendiri. Di antaranya saya letak di sini, yang ni kena hayati warga kampusku yang dihormati, yang disayangi. 7 hati telah pun diperkenalkan 3 tahun yang lepas. Penghayatannya masih belum sampai ke tahap yang memuaskan.
Tujuh hati ini kalau kita hayati beres. Semua yang kita nak tercapai kerana apa? Semuanya bersangka baik. Orang lain naik pangkat, Alhamdulillah. Baru-baru ini kita ada APC, Alhamdulillah. Tidak ada yang menyatakan bahawa APC ini untuk koroni. Sebab apa dipikirkan sedemikian? Kerana bersangka buruk. Walhal formula is there. Those who got a higher degree, higher grade, tidak dapat the last 3 years, you are entitled to get APC. Bersangka baik. Bila kita bersangka baik dengan orang, orang akan bersangka baik dengan kita. Kita bersangka buruk dengan orang, maka orang bersangka buruk dengan kita. That is a very simple formula. Mengapa kita perlu bersangka buruk dengan orang? Rezeki datang daripada Allah. Tak payah kita pening kepala. Apa yang berlaku ada hikmahnya. Cuma manusia macam kita tidak tahu hikmahnya. Percayalah kepada ketetapan dan ketentuan ilahi. Senang. The fact that you are trying so hard to get A post tak dapat, maka itu pasti ada hikmahnya. Percayalah kepada ketentuan. Itu sebab kalau kita tanya setengah-setengah ulama, orang yang sering kali mempertikaikan kejadian-kejadian yang berlaku di dunia ini, seolah-olah dia mempertikaikan keputusan ataupun hak yang telah dibuat oleh Allah. Tengok orang berjaya, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Kan Rasulullah dah bagi tahu, kalau kita sukakan kejayaan orang, kita doakan kejayaan orang, malaikat akan mendoakan kejayaan kita. So simple. Kita semua ni warga UPSI, kalau kita mahu berjaya, cemerlang, gemilang, doakan kejayaan kawan-kawan kita tanpa mereka ketahui, pastinya malaikat menyatakan, Ya Allah, berikan perkara yang sama kepada dia. What's else you want? Malaikat sendiri mengaminkan, memohon dengan Allah, Ya Allah, Engkau berikan dia kejayaan. Sebab apa? Kerana dia minta benda yang sama kepada kawannya, yang kawan dia tidak tahu. So simple. Islam has given us so great formula. Kalau kita nak naikkan pangkat menjadi profesor, kita doakan kawan kita, Ya Allah, Ya Tuanku, Engkau berilah kawan aku ini yang seperjuangan dengan aku supaya dia dapat jadi profesor. Kita doa dan dia tidak tahu. Malaikat kita itu seperti mana janji Rasulullah, Ya Allah, Ya Tuanku, Engkau berikan perkara yang sama kepada dia. Kita manusia doa tak mungkin makbul, makbul tak berdasarkan dosa kita. Malaikat doa pasti makbul. Buat keputusan dengan fakta. Konsep tabayun untuk kita rujuk. Ini tidak dapat maklumat WhatsApp share satu dunia. Betul ke? Betul ke? Bila mana ada kawan kita naik profesor, terus hantar ke SPRM. Bagi tahu ada satu perkara yang tidak betul. Bagi. Bila SPRM datang kita, tanya cerita. Macam mana dia boleh jadi profesor? 1, 2, 3. Rupa-rupanya maklumat yang diberikan kepada kami tak betul. Mengapa kita nak suka sangat? Hari itu masa APC saya dah bercakap tentang konsep muflis. Kita jangan jadi muflis warga UPSI. Siapa muflis? Rasulullah tanya kepada sahabat, siapa muflis? Bukan orang tak ada kereta, bukan orang bankrupt, tapi orang yang mati dengan banyak bawa pahala, yang pada asasnya boleh masuk syurga, tetapi semasa dunia seringkali buat fitnah, seringkali menyakitkan hati orang, seringkali mengadu domba. Semuanya ini akan ditarik, dibuang satu-satu. Dan bukan senang untuk kita memohon maaf satu dunia. Akhirnya orang yang bawa banyak pahala itu habis pahalanya. Kerana dosa-dosa yang dibuat di dunia, fitnah, mengadu domba, buat statement tanpa fakta, akhirnya sudah habis pahala, masih lagi terhutang, maka Allah kata, ambil dosa orang itu, berikan kepada dia. Akhirnya yang wajar masuk syurga dilemparkan ke neraka. We are not scared. Macam tak ada apa-apa pun. Balik ni sama juga. Lepas ni, I want to make sure zero media social. Pergi amanah naik chancellor yang aku dapat, tak ada benda, membuang masa aja.
Are you going to be muflis? I'm telling you now. Esok dekat akhirat, don't find me. Kalau ada lah, kalau tak jumpa dekat syurga lah kan. Lagi. Last. World is full with negative people. Why not we try be the first positive one? Memanglah banyak UPSI ni buat benda salah. BC banyak buat salah. Pengurusan banyak buat salah. Get the good one. Get the good one. Cari yang bagus, masuk. Jangan masuk yang komplain. Komplain memang banyak. Ini sebab apa dekat ucapan Nak Chancellor ni ada LED ni? Kita ada pun boleh bercakap. Komplain. Cuba tengok, ada pembaharuan. Barulah gratitude. Datuk Paduka tadi first datang, jumpa, masuk ni. Cantik lah. Dia tak sebut membazir. Siapa yang buat tu? Saya kata BKK. Mana BKK? Betul ke kau buat ni? Betul lah. Tepuk tangan lah BKK buat ni. Saya bagi tahu pada Datuk Paduka, BKK ni kita bagi beres. Saya sebut yang positif, yang negatif banyak. Tapi tak payahlah cerita kat Datuk Paduka. Saya cerita kat Tuan Husaini je. But please, adik-adik semua, mahasiswa, staff, we find this. Tengok ni, kesian kawan tu. Tak ada siapa pergi kat dia. Yang ramai komplain. Dan last kali, kita banyak kehebatan. Resources kita subhanallah, luar biasa. Tapi kalau kita tidak pandai menggunakan, UPSI tidak akan mampu menjadi nombor satu. Kita ada satu sokongan yang saya rasa bukan nak puji, bukan nak apa. We have one of the best lembaga pengarah yang ada pada hari ini. Tepukan kepada mereka. Sebab apa mereka the best? Sebab Datuk Paduka bagi tahu saya, kami tidak akan micromanage. You run the show. We will endorse if we feel right. Kita ada tenaga pengajar yang hebat. Kita ada pengurusan yang hebat. Kita ada pelajar yang hebat. But we must use kehebatan itu untuk membantu kita mencapai 3R. Kalau anda semua berjanji, istiqamah, pasang niat pada hari ini, pastinya bukan 2022, bukan 2021, tapi by 2020, sejajar dengan Malaysia menjadi negara maju ikut pelancangan awal akan menjadi realiti. Maka pastinya kita akan bersama-sama. Jadi sebagai penghujung, saya nak anda berjanji kepada diri-diri. Akademik berjanji kepada diri anda sendiri. Merealisasikan apa yang kita bincangkan. Non-akademik berjanji untuk merealisasikan apa yang dibincangkan. Paling-paling penting juga, mahasiswa kita berjanji untuk merealisasikan. Segala rintangan, halangan, kesukaran itu merupakan cabaran. Yang paling penting, look at the positive side. Kalau ada yang negatif, put it aside, kerana perkara yang negatif pastinya tidak akan mampu untuk membantu kita. Sama seperti mana yang Rasulullah selalu beritahu kita, apabila kita sudah sampai ke penghujung hayat kita, apabila kita ingin menemui ajal, kita disarankan untuk berfikir positif tentang nasib kita dengan Allah. Terima kasih kepada semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Baiklah, lagi sekali warga UPSI, hadirin hadirat sekalian, kita berikan tepukan yang paling gemuruh untuk yang berbahagia Profesor Datuk dan juga untuk UPSI yang tercinta ini. Baiklah, ribuan terima kasih diucapkan kepada yang berbahagia Profesor Datuk untuk amanat itu sebentar tadi, dan juga mudah-mudahan insya-Allah segala konteks yang disampaikan akan menjadi satu inspirasi dan juga motivasi buat kita semua. Baiklah, pasti kami semua akan jadikan iltizam untuk merealisasikannya. Untuk makluman hadirin hadirat sekalian, semua slide amanat 2020 boleh didapati dengan melayari laman sesawang rasmi UPSI di www.upsi.edu.my.
Baiklah, tuan-tuan dan puan-puan. Kita teruskan agenda majlis kita dengan sesi fotografi bersama yang berbahagia Profesor Dato' dan juga Div kehormat. Jadi, saya meminta jasa baik tuan-tuan dan puan-puan untuk kita sama-sama berdiri. Kita rapat-rapat untuk kita menyempurnakan sesi fotografi kita pada pagi ini. Okey, ayo semua. Sambil itu mari bersama-sama kita menyanyikan lagu karya unggul UPSI Cemerlang Bersama. Kita kena bersama untuk memastikan kita semua cemerlang bersama. Okey, semua warga UPSI kibarkan bendera UPSI anda. Sanjung tinggi tradisi. Yang tak dapat pakai flashlight. Dan akhlak terpuji, seimbang dan gembira. Dan aku maka berpadu, mewarna cipta yang sama. Genggamlah tanganku, lakukanlah segera. Ayo cemerlang bersama dengan semangat membara. UPSI di puncak pesona. Ayo cemerlang bersama dengan semangat membara. UPSI di puncak pesona. Kita semua nada warga setia. Janji terpatri, megah terajui, visi pendidikan negara. Ayo cemerlang bersama dengan semangat membara. UPSI di puncak pesona. Ayo cemerlang bersama dengan semangat membara. UPSI di puncak pesona. I love UPSI. You love UPSI. We love UPSI. Baiklah, para diri, diminta untuk duduk. Cemerlang bersama dengan semangat membara. UPSI di puncak pesona. Ayo cemerlang bersama dengan semangat membara. UPSI di puncak pesona. Baiklah, dengan ini majlis mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua pihak pengjawatan kuasa yang terlibat secara langsung atau secara tidak langsung untuk majlis kita pada hari ini. Saya mewakili jawatan kuasa penganjur mohon maaf sekiranya ada terkasar bahasa, terkilaf bicara sepanjang majlis ini berlangsung. Sesungguhnya yang baik itu datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala Yang Maha Esa dan barang kekurangan itu datangnya daripada kekalapan saya sendiri. Sekian wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengumumkan perarakan keluar Div kehormat meninggalkan perkarangan majlis.